KPM. Bantuan sampai, bantuan sampai, bantuan sampai. Okey cikgu, kita letak cikgu. Okey, kita letak cikgu, letak. Cikgu, mana player yang injured tu? Siapa yang minta pengusung tadi? Cikgu ada nampak? Cuba cikgu pergi check dekat sana. Dekat sana. Cuba cikgu check. Cikgu pergi check Cikgu pergi check dulu cikgu. Cikgu pergi check dulu. Ui, penatnya hari ni. Ui, sedapnya tidur. Ui, tidur pula dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama dengan saya, Ahmad Nazri. Nampak? Macam betul-betul real kan kejadian tadi? Padahal, okey, seperti biasalah kan. Kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Dan seperti biasa, tepat pada pukul 6 petang anda sedang menyaksikan kurikulum yang mana hari ini unit badan beruniform yang kita nak belajar adalah apa? Yes, Bulan Sabit Merah Malaysia. Agak-agaklah kan. Untuk episod kali ini, apa yang kita nak belajar? Sebelum ni kita dah belajar mengenai apa? Luka. Kita dah belajar apa lagi? Lagi kita dah belajar? Betul. Untuk episod kali ini, tahu tak siapa? Tahu tak apa? Kalau tak tahu, kejap lagi saya beritahu lah. Tapi ni, guru yang pagi-pagi tadi. Akmal, ni saya perlukan pengusung ni. Mana cikgu tu? Nak tahu siapalah guru tu kan? Jom kita tengok profil guru hari ini. Lama lagi cikgu kat sana. Siapa ni? Oi, Akmal. Amboi. Oh my God. Akmal. Oh, Akmal. Jangan kacau lah. Orang tengah tidur ni. Kita nak bersiaran lah, Akmal. Dah start ke cikgu? Dah nak mula dah. Mana cikgu? Jom. Cikgu kat mana? Belakang, Akmal. Belakang? Tak ada pun cikgu. Oh, di atas. Oh, sudah sampai. Okey. Jatuh saya punya iPad cikgu. Inilah dia Cikgu Morgan. Cikgu, saya boleh berlakon tak kat situ tadi? Pelakon terbaik. Pelakon terbaik. Okey cikgu, seperti biasa kita nak mulakan bagi badan uniform Bulan Sabit Merah Malaysia ini, kita nak tahu mengenai sejarahnya. Kalau sebelum ini kita dah tahu pengasasnya siapa dan juga ada bukunya. Dan untuk kali ini, apa info sejarah yang cikgu nak kongsikan kepada kami semua? Silakan cikgu. Akmal, saya tahu Akmal sudah buat research. Okay. So, hari ini saya nak cerita dengan audiens, murid-murid dan juga untuk Akmal, buku yang dikarang oleh Sir John Henry Dunant. Oh, okey. Boleh. Buku itu dikarang oleh Sir John Henry Dunant. Sekembalinya beliau setelah melawat dan merasai keadaan medan perang di Salvarino pada tahun 1859. Okey. Perkampungan Salvarino, saya dah cerita, dia berada di lokasinya antara Switzerland dan Itali. Sempadan. Okey. Selepas pertempuran, Sir Henry Dunant telah mengarang buku itu dan buku itu terbahagi kepada 3 bahagian utama. Ya, kepada 3 bahagian cikgu. 3 bahagian ya? 3 bahagian. 3 bahagian utama. Okey. Nombor 1, dalam buku berkenaan, John Henry Dunant menceritakan perihal peperangan. Okey. Siapa terlibat? Kenapa berlaku? Bila berlaku? Bilangan askar yang terlibat? Berapa orang cedera? Perihal peperangan. Okey. Yang keduanya pula, suasana medan perang selepas perang. Cuba bayangkan kesengsaraan, kesakitan, kematian. Cuba bayangkan. Bahagian ketiga pula, Sir Henry Dunant memberi cadangan, penambahbaikan.
bagaimana kita nak mengelakkan perang. Apa patut buat? Wujudkan sukarelawan. Sebelum perang. Sediakan payung sebelum hujan. Ya. Okey? Dan juga membuat perjanjian-perjanjian antarabangsa. Mewujudkan perjanjian. Itulah hasrat buku ini dikarang. Itu dia serba sedikit mengenai info sejarah Bulan Sabit Merah Malaysia. Dan cikgu, hari ini kita nak belajar apa? Adakah luka kita dah belajar? Sebelum ini kita dah belajar apa? Dislocation. Dislocation. Kecederaan pada sendi dan otot. Hari ini kita nak belajar apa, cikgu? Hari ini kita nak belajar renjatan. Oh, ini yang elektrik tu ke, cikgu? Bukan. Akmal, selalu orang akan confuse. Dia kata renjatan elektrik lah. Itu kejutan elektrik. Hari ini kita nak belajar renjatan elektrik. Okey. Apa itu renjatan elektrik? Mari kita tengok definisinya. Akmal, audience. Renjatan elektrik adalah keadaan di mana bekalan oksigen yang secukupnya tidak sampai ke otak. Itulah definisi renjatan. Buat catatan. Okey, ingat tahu renjatan ni bukan yang elektrik tu, itu adalah kejutan elektrik. Sebab selalu ada juga pelajar-pelajar yang cakap macam tu. Lah. Okey, baik. Selain daripada itu apa lagi yang cikgu boleh terangkan? Di sini juga kita perlu tahu kenapa renjatan berlaku. Akmal tahu tak? Saya tak tahu, tapi bila cikgu cakap apabila oksigen tidak sampai ke otak, banyak akan ada perkara-perkara yang tidak berfungsi lah dalam badan kita kan? Itu betul. Tapi mari kita tengok punca berlakunya renjatan, Akmal. Okey, punca nombor 1 ialah kehilangan darah yang banyak. Body kita ada berapa liter darah? 5 hingga 6 liter. 5 hingga 6 liter. Okey. Body kita ada 5 hingga 6 liter darah. Okey. Pendarahan yang berlebihan boleh membawa kepada renjatan. Faktor 1. Faktor 2 yang menyebabkan renjatan ialah kehilangan cecair dalam tubuh badan. Apa itu kehilangan cecair? Cecair apa? Tanya. Apa muntah-muntah. Cecair. Muntah-muntah. Okey. Kalau muntah sekejap 1-2 kali, okey. Kerap muntah. Boleh berlaku renjatan sebab kering. Okey. Nombor 2. Cirit-berit. Sekali, 2 kali tak apa. Kalau berkali-kali, boleh mengundang renjatan. Okey? Itulah menyebabkan renjatan. Faktor ketiga yang menyebabkan renjatan adalah kejutan elektrik. Electric shock. Okey. Boleh menyebabkan renjatan. Sebab attacknya pada jantung. Dan juga serangan jantung. Okey? Serangan jantung, heart attack pun boleh menyebabkan renjatan. Baik, jadi kita nak berhenti rehat dulu, cikgu. Selepas ini kita akan tahu apa antara punca-punca renjatan selepas ini dalam kurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan kurikulum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu Murugan. Cikgu, tanda renjatan apa dia? Akmal, don't worry. I cerita pun no efektif. Kita nak jemput model kita lah. Tapi sebelum tu, katanya cikgu pun nak buat tanda renjatan. Tanda-tanda renjatan. Ada kilat. Gegar. Gegar. Okey. Alright. Baik. Jadi dengan itu kita nak panggil siapa, cikgu? Model tetap dan kekal selama-lamanya. Ya. Cikgu Badrul. Cikgu Badrul ada di sini. Okey. Baik. Bagi satu tepukan. Oi, tepuklah. Tepukan. Okey, jadi cikgu, saya rasa tanpa buang masa lagi, jom kita mulakan. Apa itu tanda renjatan? Silakan. Tadi saya dah bagi tahu semua apa itu definisi. Sekarang kita akan tengok
apakah tanda-tandanya. Okey, silakan. Okey, sila ke depan sedikit sini. Sini. Okey. Nombor 1, kita akan tengok apabila mangsa mengalami renjatan. That means darah secukupnya tidak sampai ke otak. Betul. Okey, berpunca daripada luka, berpunca daripada pendarahan, berpunca daripada kehilangan cecair, berpunca daripada kejutan elektrik, berpunca daripada sakit jantung. Itu semua akan membawa kepada renjatan, ya. Okey. Kalau dah tengok salah satu perkara ini berlaku, kita akan lihat nombor 1, kulit mangsa akan jadi pucat. Okey, mangsa ni putih. Kita tak berapa nampak sangat. Flawless. Okey, apabila mangsa kehilangan darah yang banyak atau kehilangan cecair yang banyak, you can see kulit dia. Okey, ini perlu pengalaman, ya, Akmal. Okay. Ini perlu dia akan jadi pucat muka, selalunya muka lah, muka, bibir, cuping telinga, okey, tangan, kuku, all that you akan dapat lihat, kelihatan pucat. Nombor 2, sejuk. You sejuk. Okey, badan dia akan berpeluh sedikit je peluh. Dia bukan peluh yang keluar sebutir-sebutir. Tak ada. Dia macam lembab badan dia. Okey, itu tanda kedua. Okey, tanda ketiga ialah pernafasan mangsa jadi cepat. Tengok ni. Tengok dada dia. Dia jadi laju, cepat sebab automatik, Akmal, automatik body kita akan terangsang untuk mendapatkan bekalan oksigen yang banyak. Tengok ni. Can you see? Can you notice? Ya. Okey, itulah perubahan mekanisme pada body. Dia perlukan oksigen banyak. Dan apabila pernafasan dia jadi tinggi, denyutan nadi pun bertambah cepat. Semakin laju. Seterusnya, mangsa akan jadi rasa loyak. Tengok ni. I kena pegang dia ni. Cikgu Badrul okey ke? Ingat ini simulasi ya. Okey, loyak. Okey. Dan juga, Akmal, ini very interesting. Mangsa akan rasa haus sebab kehilangan darah, kehilangan cecair. Dia akan rasa haus. Tengok ni. Sekarang, dia minta air. Ataupun dia kehausan lah. Tanda ini adalah tanda mangsa kehausan. Okey. Seterusnya, you tengok mata mangsa. Dah lemah dah. Okey. Kenapa dia lemah? A lot of blood. A lot of cecair sudah keluar. Dia akan rasa lemah, letih. Tengok ni. Kalau saya lepas, dia akan jatuh. Okey? Dan penglihatannya dah mula kabur. Inilah proses-proses laluan dia. Dia dah keliru. Dia ada di mana pun tak tahu kerana kehilangan darah yang banyak, kehilangan cecair yang banyak. All this menyebabkan perkara ini berlaku. Dan akhir sekali tidak sedar diri. Tapi cikgu, adakah salah satu tanda juga mangsa akan muntah-muntah? Mangsa can muntah also. Tapi muntah yang kebanyakan sudah muntah itu yang menyebabkan dia mengalami renjatan. Okey. Muntah, cerit-berit, all this boleh menyebabkan renjatan. Itu bukan tanda dah, itu penyebab kepada renjatan. Okey. You got it? Yep. Alright. Cikgu cakap dengan siapa tadi tu? Dengan audience. Okey. Dengan audience. Saya tanya audience. You understand? Sebab mengenali tanda-tanda renjatan is very important. Sebab it's not very easy to mengenali. That's why I itemize. Dan ingat bukan semua berlaku serentak. Bukan semua you nampak. Ada yang you tak nampak. Cikgu, macam mana pula dengan, sebab saya perasan antara tanda-tandanya mungkin setengah orang bila melihat ini dia sakit biasa, mungkin dia demam lah, mungkin dia kurang tidur lah, apalah. Apa komen cikgu mengenai stigma masyarakat macam tu cikgu? Okay, that's why pendidikan very important. We have to educate the public. Kita kena mengajar, kita kena menceritakan, kita kena memaklumkan kepada orang ramai, inilah tanda-tandanya. Kalau ini tanda-tandanya kita dah faham, kita dah sedar. Renjatan boleh membawa maut. Apabila mangsa menunjukkan tanda-tanda ini, kita harusnya berhati-hati dan cepat bertindak.
Boleh cikgu. Nak tahu macam mana pengurusan bagi mangsa renjatan selepas ini dalam kokurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan kokurikulum Didik TV KPM. Alright, bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Murugan. Tadi kita dah belajar mengenai renjatan cikgu kan? Ya. Apa antara punca-puncanya, apa antara tanda-tandanya. Dan sekarang ini cikgu, ini Mangsa dah ada situ kan? ini kenapa tiba-tiba dia terbaring kat situ cikgu? Kita nak buat apa sekarang ni? Tadi kan Akmal sudah lupa ke? Dia sudah tak sedar diri. Okey. Masa kita belajar tanda-tanda renjatan, mangsa sudah tak sedar diri. Ya. So kita baringkan mangsa di stretcher. Tapi kan cikgu, tak sedar diri dengan tidur ada perbezaan ya. Oh, jauh beza. Saya betul siap-siap lah. Tak sedar diri dengan tidur ada perbezaan tau. Okey, jadi cikgu, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke depan boleh? Okey, Akmal, tadi. Yap. Tidur Okey. ya. Tak sedar diri ya. Okey. Tengok cikgu. Kita tengok sekarang. Okey. Alright. Nombor 1, kita dah baringkan mangsa. Betul. Okey, mangsa dah baring. Ya. Okey. Dalam proses di rumah, kita akan buat pengurusan renjatan ini dalam sekelip mata saja. Tetapi ini kita nak belajar. Yap. So saya akan ambil masa. Okey, so that pelajar di rumah, audience, Akmal sendiri faham. I tak boleh buat laju. I want to show to you bagaimana kita mengurus dengan cara yang baik. Perkara 1, baringkan. Okey. Dah, steady dah. Betul. Okey. Kalau rumah tak ada stretcher, memang tak ada stretcher lah. Baring di atas lantai, baring di atas kain, boleh. Okey, apa yang ada. Kebetulan di studio ada stretcher, kita baringkan stretcher. Okey. Okey. Number 2, periksa A dan B. Okey, saya akan dongakkan kepala, membuka salur pernafasan. Tengok Akmal Dua jari di dagu, tapak tangan di dahi, tolak maksimum. Tolak maksimum. Jangan takut, dia tak akan putus. Tolak maksimum. Saya buka head tilt, chin lift. Saya ulang, head tilt, chin lift. Saya tekan dahi, tolak dagu macam ni. Tekan dahi, tolak dagu macam ni. Supaya salur pernafasan sudah dibuka dan bekalan oksigen boleh masuk dengan mudah tanpa sebarang halangan. Okey, sudah. Sekarang saya cek dengan menggunakan telinga saya. Okey. Baik. Dengar, rasa dan lihat. Lihat. Saya letak cuping telinga di antara mulut dengan hidung. Okey, selama 10 saat. Mata saya perhatikan dada mangsa. Kiraan bermula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Dia kalau mangsa bernafas, kita boleh rasa sini. Daripada mulut dia ada kelembapan, hidung dia boleh kita dengar. Okey, Betul. itulah dengar, rasa dan lihat. Ya. Dan mata saya boleh perhatikan dadanya naik, turun, naik, turun. So mangsa ini Akmal, sedar ke tak sedar? Dia sedar. Ada denyutan? Ada cikgu. Ada. Akmal, Yap. saya dah kata apa? Kalau renjatan, mangsa mengalami kekurangan darah beroksigen di otak, betul? Tak, betul. Sekarang kita nak tinggikan kaki mangsa supaya bekalan darah di bahagian bawah turun ke otak. Tinggikan kaki. kaki mangsa. Okey. Okey. Ada kotak dekat sini cikgu. Okey. Perlahan-lahan tinggikan kaki. Boleh cikgu? Nanti saya bantu Akmal. Okey. 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 Alright. Perlahan-lahan Okey. 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 Di rumah apa yang ada? Ada bantal, ada kain selimut. Apa yang ada? Okey. Langkah seterusnya ialah tenangkan dan memberi keyakinan pada mangsa. Sebab dia sedar kan? Ya. Okey, dia kata, pegang. Jangan fikir apa-apa. Kita akan bawa you, hantar you ke hospital. Relax. Macam tu bahasa dia. Sabar bang, Sabar bang. Sabar. Ayu dah tak nak dekat abang dah. Tak apa bang. Macam tu cikgu Yes.
Tapi positif Ya. Oh, yang positif, yang Jangan positif. cerita yang negatif. Ya, Ayu siapa bang? Okey. Okey, next. Kita longgarkan pakaian. Longgarkan pakaian. Sebab kadang-kadang mangsa memakai pakaian yang ketat. Oh. So, laluan Pernafasan. darah tu tersekat. Cuba buka button dia yang ni ketat ni. Okey. Cuba Baik. Kita buka. Okey, kita buka. Button je Okey. longgarkan saja. Okey. Cikgu, yang ni oh, ni bukan button. Oh, sorry. Saya itu button. Okey. Apa dia ni? Hah? Tak ada. Kita kan kat padang pasir, mana ada air. Hah? Mangsa minta air. Cikgu, saya pergi ambil. Aku tak boleh. Tadi kan saya dah sebut. Oh. Tanda-tanda renjatan memang kehausan. Ya. Tapi kita tak boleh bagi air. Tapi kesian dia, cikgu. Tak boleh. Macam mana dia teriak ke, dia menangis ke, jangan bagi makanan, jangan bagi minuman. Sebab makanan dan minuman yang kita bakal bagi dalam keadaan renjatan boleh tersangkut di sini dan membawa maut kepada ancaman kepada mangsa. Kita nak hantar ke hospital nanti. Ni kita nak hantar ke hospital? Dah panggil ambulans ke belum? Dah lah, cikgu. Dah telefon? Saya dah telefon. Dia on the way, cikgu. Jadi itu antara ni, cikgu. Cara pengurusan mangsa renjatan. Itu dia. Cara pengurusan mangsa renjatan. Oh, tak adalah susah, cikgu. Senang je. Kalau selalu pergi co-curriculum, hari Rabu di sekolah, belajar dengan cikgu bulan sabit, perkara ini semua jadi fingertips, mudah. You can learn very fast. Okey, jadi cikgu terima kasih banyak. Jadi apa yang cikgu boleh rumuskan untuk episod kali ini? Silakan. Rumusan ialah you lihat mangsa kan? Betul. Keadaan mangsa boleh jadi serius. Okey, boleh jadi tenat. Pengurusan masa sangat penting. Para pelajar, jangan buang masa. Okey, kita kena tenang. Penyelamat kami ini, kita dua ni penyelamat. Kita kena tenang, relax. Jangan kita yang gelabah. Okey? Tenang, uruskan mangsa. Sebab mangsa dalam keadaan yang teruk. Ya. Okey, kalau kita gelabah melihat keadaan macam ni, mangsa tidak terurus. Okey? Oleh yang demikian, nasihat saya, rumusan saya pada hari ini ialah kita jangan gelabah, kita kena ada ilmu, kita boleh uruskan mangsa ini dengan mudah. The moral value here is nyawa tidak boleh dijual beli. Betul, cikgu. Nyawa tidak boleh dijual beli. Kita kena prihatin, kita kena pantas bertindak. Terima kasih, cikgu. Apa-apa pun yang penting nawa itu, cikgu, kan? Nawa itu. Kalau niat kita betul nak belajar, insya-Allah ilmu itu masuk pun senang saja. Kalau niat kita nak bantu orang, insya-Allah kita dapat bantu orang itu daripada sebarang kecelakaan. Terima kasih banyak, cikgu. Dan kepada anda semua, terima kasih kerana telah setia bersama kami selama setengah jam ini. Ingat, kita bertemu janji Isnin hingga Jumaat bersama dengan saya, Akmal Nazri, dalam co-curriculum Didik TV KPM. Cikgu, ambulans sudah sampai. Okey, jom kita Jom, bawa. kita angkat mangsa. Mari, cikgu. Okey. Didik TV KPM